Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Lau. Hari ini kami akan membentangkan berkaitan penulisan akademik yang menguraikan keutuhan wacana dan juga sumber rujukan. Saya bersama ahli kumpulan saya, Francisca dan Sandra dari kelas PPI di MM1 akan membentangkan sumber rujukan. Saya akan teruskan dengan pembentangan saya, iaitu sumber rujukan. Okey, yang pertama sekali, sumber rujukan merupakan sebuah rujukan untuk menambah kredibiliti kepada penulisan dan menyokong idea. Senang ceritalah, ini ialah satu rujukan yang kita lakukan dan kita harus menulis untuk menunjukkan kredibiliti kita kepada si penulis yang kita rujuk. Selain itu, sumber rujukan juga membantu pembaca untuk mencari sumber yang dirujuk untuk dibaca sendiri, sama ada untuk dibaca sendiri ataupun untuk melakukan kerja seperti penulisan akademik. Selain itu, sumber rujukan juga bertujuan untuk memastikan ketepatan pengetahuan saintifik dan ilmiah, kerana sumber rujukan yang kita rujuk seperti jurnal selalunya ditulis berdasarkan pengalaman dan ditulis oleh orang yang benar-benar telah melakukan penyelidikan. Selain itu, sumber rujukan juga ditulis bertujuan untuk melindungi dan mengakui hak harta intelek. Kita tidak mencuri idea tanpa kredibiliti. Okey, terdapat 4 jenis sumber rujukan. Yang pertama, sistem American Psychological Association, iaitu APA, dikenali sebagai APA. Yang kedua, sistem Modern Language Association, MLA. Yang ketiga, sistem Harvard. Yang keempat, sistem Modern Humanities Research Association, MHRA. Tapi dalam empat jenis gaya penulisan ini, kita menggunakan APA, gaya rujukan APA, iaitu sistem American Psychological Association. Okey, yang ini jenis rujukan ini digunakan di sekolah dan terutamanya di IPG. Selepas kita melakukan rujukan, kita akan menulis nama rujukan tersebut menggunakan sistem American Psychological Association ini. Okey, terdapat 3 jenis kemahiran untuk membuat rujukan. Yang pertama, dalam bahasa Melayu, citasi; dalam bahasa Inggeris, citation. Okey, saya akan terangkan apa itu citasi. Citasi ialah tindakan menyatakan sumber maklumat yang digunakan dalam penulisan akademik secara langsung dalam teks. Ia menunjukkan bahawa sesuatu idea, fakta, data atau pendapat yang digunakan berasal daripada sumber lain dan bukan ciptaan penulis sendiri. Okey, contohnya, kalau kita membuat rujukan, kita mendapat maklumat tersebut daripada sumber yang lain, bukan dari idea fikiran kita sendiri. Jadi kita harus menulis citasi. Contohnya, kita memetik salah satu ayat daripada berita atau dari jurnal yang lain. Okey, kemahiran membuat rujukan yang kedua dipanggil rujukan, dalam Inggeris reference. Okey, saya akan terangkan apa itu rujukan. Rujukan merujuk kepada tindakan mencatat atau menyatakan sumber maklumat yang digunakan dalam sesuatu penulisan atau kajian. Ia boleh berupa buku, artikel jurnal, laman web, tesis, laporan atau sebarang bahan yang menyumbang kepada isi kandungan penulis. Okey, contoh rujukan yang kita sering lakukan sering ditulis di akhir kita punya penulisan akademik. Dia berbeza dengan citasi. Citasi ini kamu menulis di bahagian penulisan tersebut. Contoh, kamu tulis ayat tersebut yang telah diubah dan kamu tulis nama dan tahun di dalam kurungan. Itu ialah citasi. Tetapi bagi rujukan pula, baiklah, saya akan teruskan.
Manakala rujukan pula ditulis di akhir penulisan, iaitu kamu akan menulis nama, tahun dan tajuk bagi rujukan tersebut mengikut format APA. Dia berbeza dengan sitasi lah, sebab sitasi kamu buat di atas ketika kamu menulis rujukan tersebut, tetapi rujukan ialah digunakan di akhir. Okey, kemahiran membuat rujukan yang ketiga ialah bilangan rujukan. Saya akan terangkan. Bilangan rujukan ialah kuantiti sumber yang dirujuk secara rasmi dalam penulisan, sama ada melalui petikan dalam teks, in-text citation, ataupun senarai rujukan di akhir dokumen. Contohnya, jika seseorang penulis menggunakan 10 artikel jurnal dan 3 buku sebagai sumber, maka bilangan rujukan ialah 13. Jadi bilangan rujukan ni ialah bilangan orang yang kamu rujuk di dalam kamu punya rujukan penulisan akademik. Okey, seterusnya saya akan terangkan dengan lebih lanjut berkaitan sitasi. Okey, yang ini contoh yang pertama, satu orang penulis, contohlah nama penulis itu ialah Beckham, dan dia menulis benda tersebut, penulisan tersebut pada tahun 2020. Jadi kamu akan menulis dalam kurungan Beckham, tahun dia menulis penulisan tersebut 2020. Tetapi kalau di dalam ayat, kamu akan menulis Beckham dalam kurungan 2020. Berbeza pula kalau dua orang, contohlah nama penulis itu Beckham dan Irwin. Kamu akan menulis dalam kurungan Beckham dan Irwin, 2020. Sama sahaja seperti dalam ayat, kamu juga menulis nama dia dan dalam kurungan 2020. Okey, tetapi kalau penulis itu ialah lebih daripada 2 orang, kamu harus menulis ETAL et al. Itu. Okey. Itu untuk menunjukkan bahawa penulis itu lebih daripada 2 orang lah, sebab kita tidak dapat untuk menyatakan semua orang di dalam nama semua orang di dalam penulisan tersebut, betul? Okey. Tetapi bagi kumpulan atau organisasi, kamu akan menulis nama organisasi tersebut, contohnya Kementerian Pendidikan Malaysia, 2020. Berbeza pula jika kita menggunakan ringkasan nama kumpulan organisasi tersebut. Okey, saya gunakan contoh yang sama, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Kamu akan menulis Kementerian Pendidikan Malaysia dalam kurungan KPM 2020, itu bagi penulisan yang kali pertama. Tetapi jika ditulis bagi kali yang kedua, kamu hanya akan menulis singkatan tersebut, iaitu KPM sahaja. Tak payah, tidak perlu untuk menulis Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, seterusnya saya akan bentangkan rujukan teks. Okey, kamu yang pertama sekali bagi rujukan teks, cara untuk menulisnya ialah kamu tulis tahun terbitan selepas nama pengarang. Contohlah macam ni, menurut Khan 1999, pembelajaran berasaskan laman web telah berjaya meningkatkan pencapaian dan minat para pelajar di dalam pembelajaran mereka. Ini ialah contoh kamu merujuk daripada Khan 1999. Jadi kamu akan tulis nama dia dulu dan kamu tulis apa yang kamu ingin petik. Okey. Yang contoh yang kedua, jika nama pengarang tidak perlu ditulis dalam ayat, maka tuliskan nama dan tahun dalam kurungan. Yang ini, kamu tulis dulu apa yang kamu petik, kemudian baru kamu tulis nama dia, tahun di dalam kurungan. Okey, contoh yang ketiga, bahan sumber yang dihasilkan oleh 2 pengarang, kamu harus tulis kedua-dua nama pengarang. Contoh Colin and Stephen dalam kurungan 1993 dan tulis ayat yang kamu petik. Faham kan? Okey, contoh macam ni, Colin dan Stephen 1993 telah menjalankan model pengajaran inquiry bagi membolehkan pelajar membina teori sendiri berdasarkan peraturan-peraturan yang telah dipelajari. Okey, bagi contoh yang keempat pula, kalau kamu merujuk melalui 3 pengarang atau lebih, kamu harus menuliskan et al. Samalah macam contoh sitasi yang telah ditunjukkan di sini tadi. Dia cakap lebih daripada 2 orang. Jadi contoh yang keempat ini sama sahaja selepas nama pengarang pertama. Okey, contoh, kamu tulis ayat yang kamu ingin petik. Mereka yang
independence, dapat menyelesaikan masalah baru dengan usaha gigih sendiri, dan mempunyai kemahiran untuk menganalisis dan lebih berminat untuk bekerja sendiri. Lepas tu dalam kurungan kamu tulis nama yang pertama, penulis pertama, lepas tu tulis et al. Kalau lebih daripada 3 pengarang, dan tulis tahun. Bagi contoh yang kelima, gunakan huruf kecil seperti ABC, itu ialah contoh saja untuk mengenal pasti 2 atau lebih penerbitan bagi pengarang yang sama dan dikeluarkan pada tahun yang sama. Okey, contoh. Yang ini ayat yang kamu petik, penggunaan objek amat meluas terutama dalam pengaturcaraan kepintaran buatan. Kamu letak kurungan dan tulis nama, tulis dan itu ialah ditulis huruf kecil lah. Lepas tu tahun 1994. Okey, ini ialah rujukan suntingan daripada teks, cara untuk menulis dia. Okey. Contoh yang pertama, profasa merupakan salah satu cara meminjam gagasan idea dari sebuah sumber tanpa menjadi plagiat. Cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain menggunakan kata-kata yang berbeza agar membuatnya lebih mudah difahami. Okey, kamu telah memetik ayat daripada orang lain, tetapi kamu harus mengubah ayat tersebut agar lebih mudah difahami. Yang kedua, seorang penulis akademik harus berkemampuan untuk menulis semula idea atau gagasan orang lain dengan kata-katanya sendiri dan ditampilkan dalam bentuk baru. Seperti yang dikatakan tadi lah, kita tak boleh ambil 100% daripada ayat yang kita telah rujuk. Lebih baik dibandingkan dengan menyalin semua dari sebuah paragraf atau tulisan secara keseluruhan. Yang ketiga ini merupakan contoh ayat asal yang kita rujuk. Dia berkata seperti, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Tetapi kamu harus menulis macam ini. Kamu ubah ayat itu maksud yang sama tapi ayat yang berbeza. Contoh, melalui komputer orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal dalam kurungan Krisnawati, 2000. Itu ialah dari mana kamu rujuk. Faham kan? Okey, pembentangan saya yang terakhir ialah panduan menulis nama pengarang. Baiklah, di sini saya akan terangkan yang pertama, nama barat. Sekiranya nama barat, kamu tidak menulis nama depan tetapi menulis nama keluarga sahaja. Seperti contoh yang telah ditetapkan inilah. Okey, yang kedua, nama Melayu. Bagi nama Melayu, kamu harus menulis nama penuh. Contohlah nama sini Muhammad Noor bin Abdullah. Jadi di dalam kamu punya rujukan, kamu harus menulis nama penuh dia, iaitu Muhammad Noor bin Abdullah, tiada singkatannya. Okey, contoh yang ketiga, nama Arab. Nama Arab kamu hanya mengambil nama keluarga sahaja, sama seperti nama barat tadilah. Contohlah, nama orang tersebut ialah Syed Muhammad Naqib Al-Attas, tapi kamu hanya akan menulis Al-Attas sahaja, dalam koma Syed Muhammad Naqib. Faham kan? Okey, yang keempat, nama Cina ataupun nama Cina dengan nama Inggeris, gabungan lah. Okey, yang pertama nama Cina, Tan Bet Cat dalam teks, tapi kamu hanya akan menulis Vincent. Nama Inggeris tu ialah Vincent Tan, lepas tu hujung tu kamu tulis B.K. tu ialah Bangket. Itu kamu tulis huruf depan saja bagi nama tersebut, kamu tak tulis lengkap seperti nama Melayu. Okey, bagi contoh yang kelima ialah nama India, Iban atau Bumiputra. Bagi nama Iban, India dan Bumiputra ini, kamu ditulis secara terbalik dan mempunyai singkatan. Contohlah, nama penuh dia Sinivasan anak lelaki Venkataraman, tapi kamu akan hanya tulis S.N. Gupta. Begitu saja. Kamu hanya tulis singkatan dan tulis nama hujung dia sahaja. Kamu tidak akan tulis nama penuh lah. Tetapi kalau bagi nama India anak lelaki ini, kamu akan menulis nama penuh. Contohlah, di sini yang saya sebut tadi, Sinivasan anak lelaki Venkataraman, itu kamu akan tulis nama penuh. Okey, yang nombor 6, nama Punjabi ataupun Sikh. Nama Punjabi ataupun Sikh, kamu akan tulis nama penuh. Contoh nama orang ni ialah Pritam Singh. Kamu juga akan tulis di rujukan Pritam Singh dan tahun. Okey,
ketujuh, nama yang diwarisi. Contohlah, nama orang tersebut ialah Raja Ahmad Yusof. Dan kamu juga harus tulis nama penuh sebab dia juga dianggap seperti nama Melayu. Dan di dalam rujukan kamu juga akan tulis Raja Ahmad Yusof. Okay, tapi ini ialah special case lah. Nombor 8. Sekiranya rujukan tersebut tiada pengarang, kamu harus gunakan tajuk artikel ataupun badan korporat ataupun nama persidangan ataupun agensi, persatuan, institusi dan sebagainya lah apa yang ada. Contohnya nama institusi tersebut ialah Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi dalam teks kamu harus menulis Kementerian Pelajaran Malaysia penuh ya, bukan singkatan, bukan tulis KPM. Kamu harus tulis penuh dan dalam koma tahun. Jadi itu sahaja pembentangan saya dari sumber rujukan. Seterusnya saya akan serahkan kepada ahli kumpulan saya iaitu Sandra untuk meneruskan bagi penanda wacana. Sekian, terima kasih. Yang pertama ialah keutuhan wacana. Keutuhan wacana merujuk kepada pertautan antara bahagian-bahagian wacana, iaitu ayat dan penerang, bagi membentuk kesatuan makna yang lengkap dan lancar. Keutuhan wacana ialah aspek yang penting dalam penulisan kerana kewujudannya dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam sesebuah wacana. Keutuhan wacana dapat dicapai melalui gabungan aspek semantik, leksikal, gramatikal, dan fonologi untuk memastikan wacana itu boleh difahami sebagai satu unit yang padu dan bukan sekumpulan ayat yang tidak teratur. Keutuhan ini penting untuk membina teks yang bermakna dan berkualiti melalui kohesi dan koherens. Antara keutuhan wacana ialah keutuhan semantik. Keutuhan semantik ialah kajian berkenaan dengan makna sesuatu perkataan, frasa dan ayat dalam sesuatu bahasa yang digunakan dalam komunikasi lisan atau tulisan. Semantik adalah salah satu cabang yang linguistik yang penting. Ianya berkaitan dengan makna perkataan-perkataan, struktur ayat dan simbol. Ianya juga berkaitan dengan pemahaman pembaca, iaitu bagaimana mereka memahami orang lain dan tafsiran mereka. Semantik juga membina hubungan antara perkataan-perkataan yang bersebelahan dan memperjelas pengertian ayat sama ada makna perkataan secara literal atau kiasan. Antara contoh keutuhan semantik ialah hubungan antara sebab dan akibat, syarat dan hasil, latar dan kesimpulan, perbandingan, serta hubungan ibarat dan ibarat. Kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ialah pertautan antara perkataan atau frasa secara semantik, iaitu makna dalam sesebuah wacana. Ianya turut melibatkan pengulangan-pengulangan perkataan. Leksikal juga ialah satu bentuk kemahiran untuk menarik minat pembaca dengan cara menyusun atur wacana dengan bermakna. Terdapat 6 jenis keutuhan leksikal, iaitu sinonim, hiponim, kolokasi, pengulangan, serta pembuka dan penutup. Sinonim merujuk kepada perkataan yang mempunyai ejaan dan bunyi yang berlainan tetapi mempunyai makna yang sama atau hampir sama. Antonim pula ialah perkataan yang mempunyai bentuk ejaan atau bunyi yang berlainan dan makna yang berlainan. Hiponim ialah perkataan yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan makna perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Untuk kolokasi pula ialah pengulangan yang melibatkan kehadiran sekumpulan perkataan yang saling berkait dengan sesuatu idea, topik, situasi atau konteks. Seterusnya, pengulangan, iaitu merujuk kepada pengulangan unsur yang sama di mana perkataan diulang secara penuh tanpa melakukan sebarang perubahan. Akhir sekali, pembuka dan penutup. Pembuka dan penutup diperlukan bagi memberi arah kepada pembaca tentang perkara yang hendak disampaikan dalam sesuatu teks atau wacana. Yang ketiga, keutuhan gramatikal.
Keutuhan gramatikal merujuk kepada hubungan wacana yang berkaitan dengan tata bahasa. Ianya terbahagi kepada 4, yaitu yang pertama, penanda rujukan, yaitu melibatkan penggantian kata nama. Contohnya, itu dan ini juga adalah penanda rujukan. Sebagai contoh, AI merupakan sistem yang dibangunkan berasaskan komputer di mana ia boleh melakukan pelbagai tugasan. Di sini, subjek yaitu AI ditularkan kepada ia untuk menyambungkan ayat. Maka, ia akan menjadi penanda rujukan untuk perkataan AI. Yang kedua pula ialah penanda penggantian. Penanda penggantian pula ialah proses menggantikan unsur bahasa dengan unsur lain seperti kata nama, kata kerja, dan klausa. Contohnya, perkataan menggunakan kemahiran AI kepada penggunaannya pada ayat seterusnya. Yang ketiga pula iaitu elipsi. Elipsi ialah pelenyapan atau pengguguran kata atau frasa yang telah digunakan sebelumnya. Sebagai contoh, PDP menggantikan pengajaran dan pembelajaran. Yang keempat pula penanda penghubung. Ianya bertujuan untuk menyatakan pelbagai jenis hubungan seperti penghuraian, pengembangan, penambahan, tentangan, musabab, dan tempoh. Contohnya, penggunaan penanda wacana seperti selain itu, seterusnya, dan kemudian dalam sesebuah teks wacana ataupun penulisan. Yang keempat pula ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada penggunaan unsur-unsur paralinguistik seperti tanda baca serta ejaan yang seragam. Keutuhan jenis ini dapat dilihat dalam wacana dari segi hentian suara, nada, dan juga intonasi suara. Sebagai contoh, penggunaan tanda baca yang tepat. Tanda nokta, koma, kurungan, dan titik bertindih berfungsi sebagai hentian suara dan intonasi dalam artikel. Sebagai contoh, secara keseluruhannya, dapatan kajian untuk melihat kesediaan guru dalam mengimplikasikan AI bagi pelaksanaan PDP Bahasa Melayu di sekolah adalah pada tahap yang tinggi. Seterusnya, kita masuk ke dalam konsep kejelasan. Kejelasan dalam penulisan merujuk kepada sifat ketepatan yang membolehkan teks mudah difahami, lancar dibaca, dan bebas daripada sebarang ketaksaan atau kekaburan makna. Konsep ini menuntut penggunaan frasa yang padat, ringkas, dan jitu berbanding dengan ungkapan yang meleret dan berbelit-belit. Antara perkara penting dalam menghasilkan penulisan yang jelas ialah mengelakkan bahasa selangor, penggunaan bahasa formal yang tepat, mengelakkan penggunaan akronim dan nama singkatan, seterusnya menggunakan ayat biasa, dan menggunakan ayat yang terlalu pendek. Seterusnya, kohesi. Kohesi ialah pertalian atau kesinambungan antara ayat-ayat dalam sesuatu perenggan. Kohesi boleh wujud dalam ayat, antara ayat, dan juga melalui penggunaan kosakata. Kohesi berlaku apabila terdapat susunan yang tersusun dan teratur daripada satu ayat ke ayat yang lain dalam sesuatu perenggan. Ini bermakna maklumat yang disampaikan atau ditulis saling berkaitan antara satu sama lain. Atau lebih tepatnya lagi, kohesi ialah pertautan hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai. Dalam kohesi, kita harus menggunakan penanda wacana
dan menggunakan kata hubung yang sesuai dan tepat. Kemudian, contoh kohesi dalam artikel yang telah dilampirkan ialah perenggan dalam artikel tersebut saling berkait rapat, yaitu mengenai penggunaan AI dalam pembelajaran dan pengajaran. Terdapat urutan-urutan perenggan yang saling berkait rapat dengan tajuk utama. Contohnya dari pengenalan tentang AI kepada latar belakang kajian mengenai AI dan kesimpulan penggunaan AI dalam pendidikan. Hal ini menunjukkan pertautan antara artikel tersebut. Perenggan-perenggan di dalam teks menunjukkan hubungan antara satu sama lain untuk menghasilkan kohesi, yaitu kejelasan di dalam artikel. Akhir sekali, yaitu coherence. Coherence pula ialah kesinambungan idea atau ayat yang merujuk kepada makna yang jelas daripada awal penulisan wacana sehingga pengakhiran penulisan. Coherence juga berkaitan pendapat yang diuraikan dengan jelas dan mengikut urutan serta disokong dengan bukti dan contoh yang sesuai. Hal ini dapat membantu penghasilan penulisan atau wacana yang bermakna serta sah. Secara keseluruhannya, coherence ialah keterikatan atau kesinambungan ide yang terdapat dalam wacana sehingga menjadikan teks itu bermakna. Dan contoh penggunaan coherence dalam artikel tersebut ialah coherence wujud dalam penulisan artikel ini kerana bahagian-bahagian dalam penulisannya memperlihatkan logik antara idea-idea yang dikemukakan, iaitu menggambarkan pertautan antara idea yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Idea-idea yang disampaikan jelas dan mempunyai kesinambungan antara satu sama lain. Baiklah, sehingga sini saja pembentangan kami. Sekian, terima kasih.